Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis sampai pada muka surat yang ke-28. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya, tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Baik, kita telah membaca berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada anak-anak baginda Siti Fatimah pada kuliah kita yang lepas. Dan kita sambung pula, ada beberapa lagi jenis manusia yang disebut dalam himpunan hadis, dihimpunkan, maka jadilah 10 yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kita baca dulu yang 3 ni. Yang pertama, 3 golongan yang tiada diterima oleh Allah sembahyang mereka. La yaqbalullahu salatahum, sembahyang tak diterima. Yang ni ada 2-3 hadis yang berbeza-beza orangnya. Ada hadis yang menyebutkan uququl walidain, orang yang derhaka pada mak bapak. Ada hadis yang menyebutkan tentang mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Ada hadis yang menyebutkan 3 golongan yang tak diterima sembahyang itu ialah ad-dayus, suami yang dayus. Ada yang ditolak amalannya ialah qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim. Jadi ada banyak himpunan hadis berkenaan dengan orang-orang yang ditolak amalan dia, yang tak diterima sembahyangnya. Malah sembahyangnya itu amalannya dicampak semula kepada muka dia tu. Baik, dan tak dibawa ke langit pun. La tufattahu lahum abwabus sama', tak terbuka pintu langit pada mereka. Bayangkan kalau Allah dah sebut la tufattahu lahum abwabus sama', kita ni yang nak bawa amalan, tengok amalan pun kena reject, resume kena reject habis, tender kena reject habis. Yang kita duk susah hati hak reject dalam dunia, tapi tak pernah fikir pun yang kena reject di hari kiamat. Allah tolak amalan, tak ada apa nak bawa di hari kiamat. Sebab apa? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya sehinggalah dia kembali kepada penghulunya. Hamba yang lari daripada Tuhan sehinggalah dia balik pada Tuhan dia. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehinggalah redha suami kepada dia. Yang kedua yang sembahyang ditolak ialah perempuan, isteri yang suami marah pada dia, tak redha dengan perbuatan dia sehinggalah dia minta ampun balik pada suami dia. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sehinggalah hilang mabuknya, Nak berapa hari nak hilang mabuk ni? Arak tu duduk dalam badan tu 40 hari still arak. Setitik dia tu 40 hari ditolak amalan. Bayangkan 1 jang, bayangkan 1 gelas, bayangkan 1 botol. Setitik pun 40 hari, kena sebotol, mau 4 tahun. Dengan sebab minum arak. Jadi 3 golongan ini tidak diterima sembahyangnya, tidak dibawa amalannya ke langit. Baik. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima oleh Allah ada 10 orang. 10 perkara. Lam yaqbalullah, dia bukan tak sah. Bila Nabi kata tak diterima, maknanya sah.
tapi tak diterima. Tak sah lain, amalan yang tak sah lain, yang tu reject terus. Apa dia? Semayang tak ada wuduk, yang tu tak sah. Semayang tak tutup aurat dalam semayang, koyak kain dia tak sedang, ataupun dia sedang kain terkoyak, salah kiblat, tak sah semayang. Orang buka puasa 7.35, dia buka puasa 7.30, tak sah puasa. Orang buat haji di Mekah, dia pergi buat di Pelabatah, nah itu tak sah. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, menambahkan rukun, itu tak sah, langsung ditolak. Yang kedua, tak diterima. Tak diterima, amalan dia sah tapi tak ada pahala. Amalan dia sah tapi tak diangkat ke langit. Amalan dia sah tapi belum dihitung. Bila dia nak dihitung? Bila dia taubat. Selagi tak taubat, duk terawang-awangan, tergantung-gantung. Nak ke bumi pun tidak, nak ke langit pun tidak. Itu nama dia awang-awangan. Berapa orang? 10. Pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Sembahyang orang yang tidak berjamaah di masjid. Ini ulama-ulama bahas. Macam mana ustaz, saya jauh ustaz, daripada masjid ke rumah saya 20 km. 10 km jauh ustaz. Macam makcik ustaz, macam mana makcik pula? Makcik tapi sembahyang jemaah di rumah, makcik duk jaga cucu. Yang kata yang kena mai sembahyang jemaah di masjid tu apa? Orang lelaki yang mendengar suara azan, maka tempat sembahyangnya di mana? Di masjid. Maka ulama bahas lagi, zaman sekarang ni suara azan di mana? Kena speaker ni, beli ke Australia pula 5 km berdengar. Maka azan yang didengari dengan suara asli daripada muazzin, maka kena datang ke masjid. Sebab tu dulu-dulu orang sembahyang atas menara, apa nama, azan di atas menara, ataupun dia naik atas bukit, ataupun dia naik atas sutuh, ataupun dia naik atas bumbung. Macam satu masjid di Australia tu, saya pergi ceramah satu masjid di Australia tu, dia tak ada macam kita ni, panjang menara satu masjid tu. Saya tengok Tok Bilal tu, dia naik keluar ke pintu, naik, rupanya dia duduk bang atas bumbung, atas sutuh, atas beranda tingkat atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Pakistan duduk bang atas. Macam kita ni tak payah dah, kita guna speaker atas. Dewan pula naik tangga menara tu, sampai di atas Allahu Akbar, suara asli yang tak menggunakan pembesar. Maka hak dengar di bawah ni, di mana semayang dia? Semayang di masjid berjamaah. Itu nombor satu. Kalau tak mau main ustaz, duk semayang di rumah kepada dekat sangat ustaz, sebelah aja dengar tu imam baca Fatihah saja malas pi. Kita baca ni tak diterima sembahyang ni. Sah tak? Sah, tapi tak ada apa. Okey ustaz, kalau saya sembahyang jemaah di rumah, saya jadi imam pada isteri, pada anak-anak buat di rumah, boleh tak? Boleh. Tapi saya tak pergi masjid, boleh tak? Yang paling afdal jemaah di masjid. Tak, jawapan dia, saya semayang jemaah di rumah. Kan saya kata tadi boleh. Hang pekak ke apa? Janji hang jemaah. Cuma mana yang paling afdal? Di masjid. Habis tu isteri bawa mai sekali. Kalau dia tak mau ikut, dia duduk semayang di rumah. Dia bukan kefarduan pada dia. Orang perempuan. Serupalah. Kita baru buat korban 3 minggu 4 minggu lepas, contoh lah, sebulan lah lebih kurang.
buat korban. Ada orang tanya juga, ustaz, mana bagus, korban di luar negara ke korban dalam negara yang paling bagus? Korban tempat hang sendiri, jawapan dia. Kalau korban hang dalam negeri pun, dalam negara pun, hang pergi buat korban di Johor, hang duduk di Penang, so, samalah dengan di luar negara ya. Yang paling afdalnya di mana? Dalam tempat hang, karya hang. Itu yang paling afdal. Habis itu saya buat korban di Yaman, di Palestin, harus. Boleh, harus. Tapi yang paling afdal dekat tempat hang. Gitu pada faham dia. Maknanya bolehlah buat di luar, boleh. Tapi yang paling afdal di sini. Hang cari makan di sini, hang kerja di sini, hang jemaah di sini, tiba-tiba hang bagi makan orang jauh. Duit hang bagi kat orang jauh, daging kamu pergi bagi kat orang jauh. Bagi hak ni dulu. Kalau saya sini pun buat, sana pun saya buat, lagi bagus. Maknanya sah lah saya buat di Palestin, hang buat di bulan pun sah. Cuma kita kata tadi yang afdalnya tempat sendiri, itu paling afdal. Baik.